Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Bahana bela anak lotong. Juga, Malaysia masih dibebani kluster kerja. Comel dan jinak, namun tindakan memelihara anak lotong sebagai haiwan kesayangan boleh menyebabkan si pemilik didenda RM100,000 atau penjara 5 tahun. Terbaru, seorang wanita berusia 20-an ditahan pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan selepas didapati menyimpan seekor anak lotong. Ketua Pengarah Perhilitan Datuk Abdul Kadir Abu Hashim berkata, pemeriksaan mengejut dilakukan sepasukan 7 anggota perhilitan di rumah wanita itu di Felda Bukit Tajau, Maran, Pahang jam 1 tengah hari semalam. Menurutnya, hasil pemeriksaan di kediaman itu menemui seekor anak lotong yang masih hidup. Wanita itu gagal menunjukkan sebarang lesen atau permit sah dari Jabatan Perhilitan untuk menyimpan hidupan liar dilindungi itu. Susulan itu, wanita terbabit ditahan sebelum dibebaskan dengan seorang penjamin. Hasil siasatan, wanita itu mendakwa menemui anak lotong itu di tepi jalan antara Maran ke Temerloh, Pahang. Dia juga mendakwa ada memohon lesen memelihara haiwan itu daripada Pejabat Perhilitan Pulau Pinang namun tidak diluluskan. Tindakan menyimpan haiwan liar belum matang itu boleh didakwa mengikut Seksyen 61 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang boleh membawa hukuman denda tidak lebih RM100,000 dan penjara tidak lebih 5 tahun. Seorang wanita maut selepas kenderaan pekerja yang dinaiki terbabas dan terbalik dalam kejadian di Jalan Batu 7, Labu dekat Nilai pagi tadi. Dalam kemalangan jam 6.55 pagi itu, mangsa S. Selvarani, 54 tahun dari Taman Bukit Kayam, maut selepas tersepit dalam van berkenaan. Komander Operasi yang juga Ketua Balai Bomba Seremban 2, Muhammad Asri Abdul Hamid berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 7.01 pagi dan tiba 5 minit kemudian. Kemalangan membabitkan sebuah van membawa pekerja yang terbabas ke dalam parit dan terdapat 7 penumpang di dalamnya iaitu 5 wanita dan 2 lelaki. Van berkenaan dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke kiri dan termasuk ke dalam parit menyebabkan van itu terbalik. Bomba mengambil masa selama 10 minit untuk mengeluarkan seorang mangsa yang tersepit dan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala mangsa yang lain cedera dan dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar HTJ. Sebanyak 225 tan kelapa kering bernilai RM778,500 dari Papua New Guinea dirampas di Pelabuhan Pasir Gudang kemarin kerana disyaki mempunyai serangga perosak. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor Hizwan Hasim berkata, kelapa kering dibawa menggunakan 16 kontena. Hasil pemeriksaan rutin pegawai penguatkuasa Makis ke atas ke semua kontena menemukan serangga perosak yang disyaki dari spesies Necrobia rufipes pada kelapa kering berkenaan. Pihaknya juga mendapati nombor rujukan permit tidak dicatatkan pada sijil fitosanitasi yang dikemukakan. Ejen penghantaran diambil keterangan dan dilepaskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 / Akta 728 kerana mengimport produk pertanian yang dipercayai mempunyai perosak, penyakit atau bahan cemar. Hizwan berkata jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM150,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Susulan kes tuntutan palsu pembekalan anak pokok durian Musang King yang bernilai RM1 juta,
Dua individu direman 4 hari sehingga Isnin bagi membantu siasatan. Suspek pertama berusia 57 tahun adalah pengurus projek bagi sebuah syarikat nursery yang membekal anak pokok durian berkenaan, manakala seorang lagi suspek bertugas sebagai penolong pegawai sebuah agensi kerajaan berusia 46 tahun yang bertindak meluluskan tuntutan itu. Pengurus projek terbabit diwakili Peguam Andy Tan, manakala penolong pegawai agensi kerajaan tidak diwakili peguam. Magistrate Zaitun Anwar mengeluarkan perintah itu selepas menerima permohonan pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua suspek ditahan SPRM selepas mereka dipanggil memberi keterangan berhubung kes tersebut. Terdahulu berdasarkan maklumat yang diterima, sebuah syarikat nursery disyaki membuat tuntutan palsu kepada Lembaga Pembangunan Tanah Sarawak SLDB pada Disember 2019. Tuntutan itu adalah bagi perkhidmatan membekal dan menghantar sebanyak 28,805 anak pokok musang king ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir bernilai RM999,973.50. Siasatan terhadap kedua-dua suspek dijalankan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Tiga unit kondominium mewah di Jalan Tun Razak dekat Kuala Lumpur diserbu pihak polis petang semalam. Premis berkenaan dipercayai dijadikan pusat operasi perjudian dalam talian dan juga pelaburan tidak wujud. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Nasri Mansor berkata, kondominium itu disewa antara RM6,500 hingga RM10,000 sebulan oleh sindiket untuk menjalankan operasi dan menempatkan ahli mereka yang terdiri daripada rakyat tempatan dan warga Cina. Sasaran mangsa mereka adalah warga Singapura dan penduduk tempatan. Dalam serbuan sekitar jam 5.30 petang, 7 lelaki termasuk 3 warga Cina berusia 19 hingga 35 tahun ditahan bersama wang tunai kira-kira RM70,000 serta beberapa peralatan komputer. Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Wang Semaju untuk siasatan lanjut. Silis utama berehat seketika menyusul selepas ini. Pangsa puri di Miami runtuh. Bertemu kembali. Hampir sebulan sekatan pergerakan penuh SPP dikuatkuasakan, kes harian baru masih belum dapat diturunkan bawah 4,000 kes untuk membolehkan Pelan Pemulihan Negara PPN beralih ke fasa 2. Lebih terkilan apabila punca jangkitan harian tertinggi disebabkan oleh kluster tempat kerja. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, purata kes COVID-19 di Malaysia perlu berada di bawah 4,000 kes sehari selama 7 hari berturut-turut bagi membolehkan negara beralih ke fasa 2 mengikut Pelan Pemulihan Negara PPN. Juga menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, PPN yang terbahagi kepada 4 fasa pada 16 Jun lalu berharap ia dapat mengembalikan kehidupan harian biasa. SPP pula yang dikuatkuasakan bermula 1 Jun hingga 14 Jun 2021 disambung 2 minggu lagi sehingga 28 Jun 2021. Sementara itu, kluster baharu terutamanya kluster tempat kerja membabitkan kilang dan tapak binaan yang masih dikesan dan mencetuskan kes baharu dibimbangi boleh menggugat usaha mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Setakat 24 Jun 2021, negara dibebani sebanyak 867 kluster yang masih aktif. Bagi menjayakan program vaksinasi di Malaysia, lebih 1.7 juta warga emas di seluruh negara telah menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK.
Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, data pada 20 Jun menunjukkan daripada jumlah itu, seramai 568,282 warga emas sudah lengkap menerima dos suntikan vaksin. Tambahannya, kira-kira 2.6 juta daripada 3.2 juta warga emas di Malaysia mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk mendapat suntikan COVID-19. Usaha berterusan untuk menggalakkan lebih banyak warga emas berdaftar bagi mendapat vaksin akan dilaksanakan, antaranya advokasi dan pendaftaran dari rumah ke rumah oleh sukarelawan. Ayah adalah sesosok tubuh yang sanggup berjuang, tidak kira untuk mencari rezeki buat keluarga mahupun membesarkan anak-anak. Hormati ayah dan menghargainya bukanlah tanggungjawab, namun untuk melukakan hati dan perasaannya tidak sekali. Wartawan Zati Rasid mendekati insan bergelar ayah yang peranannya kini dilihat semakin mencabar dalam mendepani pandemik dunia sempena minggu sambutan Hari Bapa. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Walaupun ibu lebih utama, seorang ayah juga memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak, terutama dalam menjadi insan yang berguna dan berpendidikan. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Okey, biasanya memang kami akan uruskan anak bersama, tapi bila kita tahu yang contohnya isteri saya ada urusan di tempat lain ataupun ada urusan lain, jadi preparation tu memang kita siapkan awal lah. Macam susu, pakaian, waktu tidur baby, waktu tidur anak dan sebagainya, kita dah prepare siap. Dan kalau ada kerja-kerja yang saya perlu siapkan, saya akan siapkan awal, sebab kalau tengah mengasuh anak memang tak boleh nak buat kerja lain lah, memang 100% concentrate pada anak. Biasanya kalau cuti sekolah memang kita ambil keputusan untuk balik kampung lah, untuk dengan atuk, jumpa dengan nenek. Dan kalau cuti-cuti yang pendek ni, kita luangkan masa macam pergi jalan-jalan, pergi makan-makan. Tapi sekarang ni PKP kan, memang 24 jam pun dengan anak, dengan keluarga dekat rumah. Jadi waktu cuti tu kita buat rutin yang sama. Itulah yang simple sikit. Mendepani kesan wabak COVID-19 terhadap anak dilihat antara cabaran paling besar buat sang ayah. Lebih-lebih lagi, peningkatan berlaku saban hari. Corak pendidikan negara yang berubah 360 darjah, terutama pembelajaran di rumah seawal usia 6 tahun, menjadikan watak ayah semakin berat. Sebagai penopang dalam hidupku. Kalau pada pandangan saya sebagai guru, saya memang risaulah tentang anak-anak murid saya, sebab yelah, kita tahu waktu PDPR ni kualiti pengajaran tu tak sama setiap murid. Mungkin ada yang lengkap dengan gadget, laptop, handphone, tab dan sebagainya, tapi kita tahu ada juga anak-anak murid yang tak dapat sediakan peralatan-peralatan keperluan. Tetapi sebagai seorang bapa, untuk PDPR ni kita bukan semata-mata fokus pada pengajaran yang guru berikan, tapi kita perlu pantau juga pengurusan masa, pengurusan solat, kebersihan diri, kebersihan di rumah, kan, macam mana kita nak pastikan anak-anak tu cinta pada Al-Quran, mengaji. Pembentukan pada diri anak tu pada moralnya, pada didikan agamanya, macam mana dia cinta pada Nabi, cinta pada Quran, cinta pada selawat, cinta pada Tuhan. Jadi kerja-kerja ibadah tu yang
yang lebih kita risaukan lah, yang lebih kita patut teliti pada pembentukan diri anak tu. Jadi untuk masa depan, anak-anak ni perlu dikawal, bukan maksudnya tak boleh nak main, nak bergadget, sosial media dan sebagainya, tapi perlu dikawal supaya hati dan akhlaknya terbentuk dan menjadi anak yang soleh-solehah dan memberi impak kepada agama, bangsa dan negara. In another episode of struggling pakai samping. Ada juga yang mendepani wabak ini dengan cara berbeza. Kaedah atau trend semasa dijadikan peluang untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga. Cakap apa? Sekarang ni weekend kita dah 2 tahun dah MCO kan. So memang semua ada kat rumah lah kan. So kita most of the time kalau daytime tu dia orang tukar bilik je lah. I mean buat assignment dan sebagainya. Tapi we will have time untuk jemaah solat malam maghrib dan isyak. Itu je lah yang kita buat kalau over the weekend lah. Even weekdays pun kalau jemaah isyak dan maghrib dan isyak tu insyaAllah selalulah kita buat. Kalau even during the weekdays juga. So selalunya kalau sebelum MCO dulu kita ada juga keluar-keluar kan, family outing dan sebagainya. Tapi sekarang ni because of MCO ni nothing much can be done lah actually, kecuali duduk kat rumah and tengok TV. Tapi diorang pun especially yang lelaki ni, diorang sibuk dengan computer game dia dengan Mana PS. Yelah, PS berapa dia main sekarang? 4. PS4 dia, PS5. Okay. 5 duit. Tak ada masalah. Sebab apa, kita kat rumah complete Unify, ada Unify, masing-masing ada own gadget dia, masing-masing ada iPad sendiri. So tak ada masalah mengenai itu. Dia tahu how to use it dan sebagainya. So di sini macam ada setengah-setengah family tu dia terpaksa berkongsi gadget dan sebagainya untuk ni. But I don't have that problem lah. Alhamdulillah kita semua ada masing-masingnya. Dalam pada itu, ditanya mengenai pendapat beliau tentang peranan ibu bapa zaman ini yang dilihat terlalu longgar terhadap kaedah pembelajaran guru di sekolah, terutama dalam menegur kesilapan anak-anak. Ini jawab beliau. Nombor satunya, kita kena tanya dengan sekolah apa salah dia kan. Sebab sekarang ni saya tengok banyak itu bapak-bapak, ibu bapak lah kan. Bila anak kena tegur sikit, kena cuit sikit, dia melenting pergi serang guru dan sebagainya. I tidak berfikir begitu. Sebab pada saya guru itu menjalankan tugas dia untuk mendidik anak kita. Jadi saya pernah cakap dengan cikgu, you boleh rotan anak saya, you boleh pukul, jangan patah, jangan luka sudah. Because that was how I was raised up when I was in school those days kan. So kalau it works masa tu, why can't it work now? Cuma sekarang ni saya rasa parents are overprotective. Anak dia di rumah mungkin pijak semut tak mati, tapi dia tak tahu di sekolah anak dia ada taring, ada tanduk dan sebagainya. Selamat Hari Bapa, Abah. Terima kasih sebab dah mempersatukan kita orang semua. Ya, selamat Bapa. Terima kasih kerana telah berjaya membawa kita orang dan membayar yuran universiti untuk ke Menara Gading. Kasih sayang bapa kekal sepanjang masa. Mereka bagaikan pahlawan yang sentiasa menjaga anak-anak dalam menjadi insan yang berjaya. Biarpun terkadang kesibukan dek tugas tidak pernah habis, hargailah pengorbanan bapa sementara hayat masih dikandung badan. Kasih sayang ibu membawa ke syurga, kasih sayang bapa sepanjang masa. Siapa pun beliau, penat lelah serta kecekapan akal fikirannya lah yang menerajui keluarga harmoni. Buat semua bapa dan wira keluarga, jasamu tetap kami sanjung tinggi. Wartawan Zati Rashid, Sirius Utama.
Di Filipina, sebuah helikopter utility S-70I Black Hawk yang baru diperoleh terhempas pada malam semalam di utara Manila menyebabkan 6 orang terbunuh. Tentera Udara Filipina PAF mengesahkan tidak ada mangsa yang terselamat setakat ini. Identiti 6 kru akan diberikan sebaik sahaja ahli keluarga mereka dimaklumkan. Helikopter itu berlepas kira-kira 10 malam waktu tempatan dan dalam penerbangan malam untuk latihan beberapa kilometer dari pangkalan udara di Bandar Kapas di wilayah Tarlac. Dalam satu kenyataan yang berasingan, Setiausaha Pertahanan Delphine Lorenzana mengatakan 3 juruterbang dan 3 anak kapal maut dalam nahas itu. Beliau menambah helikopter itu terhempas di sekitar Lembah Crow di wilayah Tarlac. PAF menyatakan pihaknya melancarkan pencarian pada lewat malam Rabu selepas helikopter itu tidak kembali ke pangkalan. Serangan udara di sebuah pasar di wilayah Tigray pada Selasa lalu menyebabkan sekurang-kurangnya 64 mangsa terkorban manakala 180 lagi cedera. Kejadian berikutan tentera didakwa menyekat akses petugas kecemasan ke kawasan berkenaan pada peringkat awal. Susulan itu, sekurang-kurangnya 73 mangsa termasuk kanak-kanak sedang menerima rawatan di hospital di Mekelle. Kecederaan berlaku akibat terkena serpihan dan melecur selain beberapa kes yang menyaksikan doktor terpaksa memotong anggota badan demi menyelamatkan nyawa mangsa. Serangan disasarkan kepada kumpulan pemberontak dan tidak membabitkan orang awam, namun serangan udara itu berlaku di kawasan pasar dan begitu ramai mangsa mengalami kecederaan. Pasar yang begitu sibuk menyebabkan puluhan orang terbunuh dan cedera malah kediaman turut musnah. Insiden runtuhan sebahagian blok Pangsapuri 12 tingkat berhampiran pantai Miami yang terjadi awal pagi semalam, setakat ini hanya seorang mangsa dikenal pasti dan nasib 99 penghuni masih belum diketahui. Pengarah Jabatan Polis Miami-Dade, Freddy Ramirez berkata, pihaknya setakat ini tidak memperoleh sebarang perkembangan makluman mengenai 99 penghuni yang berkemungkinan berada dalam bangunan itu ketika ia runtuh. Pihak bomba tiba di tempat kejadian kira-kira jam 1.30 pagi sebelum membantu mengeluarkan 35 orang dari bangunan itu. Berdasarkan siasatan awal, kira-kira 55 unit Pangsapuri terjejas akibat runtuhan berkenaan dan sekurang-kurangnya 18 warga Amerika Latin dilaporkan hilang. Dalam pada itu, Pangsapuri itu didiami penduduk tetap bersama penyewa serta penghuni bermusim, namun pihak berkuasa belum dapat memastikan jumlah sebenar orang berada dalam bangunan terbabit ketika kejadian. Sementara itu, kira-kira 14 individu berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan tersebut. Teruskan menonton series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Paraguay benam Chile. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk
untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton Sirius Utama. Seperti biasa, saya Nur Farha akan menyampaikan perkembangan cuaca pada petang ini. Rantau negara kita kini masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah barat daya dan juga dari arah timuran ke semenanjung Malaysia serta Sabah Sarawak dengan kelajuan kurang daripada 40 km sejam, dan terdapat kawasan penumpuan angin di semenanjung Malaysia yang membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan dan ribut petir di 1-2 tempat di kawasan berkenaan. Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini kerana keadaan perairan adalah stabil untuk sebarang aktiviti dengan ketinggian ombak kurang daripada 2.5 meter. Seterusnya, kita perhatikan pula kepada paparan imej satelit semasa. Tiada kelompok awan ataupun litupan awan yang jelas di sekitar semenanjung Malaysia maupun di Sabah Sarawak. Namun demikian di perairan Bungguran serta perairan Kondor jelas kelihatan litupan awan yang agak kuat di sekitar kawasan perairan berkenaan yang membawa kepada hujan dan ribut petir di beberapa kawasan perairan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan dijangkakan menjelang esok pagi keadaan hujan ribut petir berpotensi berlaku di bahagian pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, dan Sabah Sarawak kini mengalami hujan di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman serta pedalaman negeri Sarawak. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Kita terus lihat kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Nur Farha. Assalamualaikum. Copa America 2021, Paraguay bukan lawan mudah apabila berjaya membenam pasukan pilihan Chile 2-0 pada aksi kumpulan di Stadium Mane Garincha dekat Brazil awal pagi tadi, sekaligus mengesahkan slot kepusingan kalah mati. Anak buah Eduardo Berizzo mendahului babak pertama hasil jaringan sulung peringkat antarabangsa Samudio pada minit ke-33 untuk mengakhiri cabaran babak pertama dengan kedudukan 1-0 berpihak kepada sensasi Amerika Selatan. Bersambung babak kedua, Chile kendalian Martin Lasarte yang juga bekas pengendali kelab Al-Ahli berusia 60 tahun cuba mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 6 aksi terakhir selepas dilantik membimbing La Roja. Namun, hasrat Lasarte untuk memberi tekanan kepada pendahulu kumpulan A Argentina tidak kesampaian apabila Paraguay dihadiahkan sepakan penalti yang disudahkan Almiron pada minit ke-56 untuk kedudukan 2-0. Dua gol daripada Brian Samudio dan Miguel Almiron sudah cukup untuk memastikan La Albiroja mengatasi barisan bekas juara 2 kali La Roja itu. Dalam pada itu, di kem yang sama, Uruguay kembali menghidupkan peluang mara ke peringkat kalah mati saingan Copa America 2021 selepas mengatasi Bolivia 2-0 pada aksi di Stadium Arena Pantanal dekat Cuiabá. Kontinente americano que tem tido Tampil dengan misi untuk raih 3 mata bagi menghidupkan peluang mara ke peringkat kalah mati, La Celeste terlebih dulu di depan hasil jaringan sendiri pemain lawan Carlos Lampe pada minit ke-40. Bersambung babak kedua, skuad kendalian Oscar Tabares yang dikritik longlai dalam 2 perlawanan terdahulu setelah tewas 1-0 kepada Argentina, seri 1-1 dengan Chile kembali lebih garang. 3 mata menyaksikan Uruguay kini mengumpul 4 mata, manakala Bolivia kekal tangga tercorot tanpa sebarang mata selepas mengharungi 3 perlawanan peringkat kumpulan A.
Uruguay bakal menentang Paraguay manakala Bolivia menentang Argentina pada perlawanan keempat masing-masing selepas ini. Lá vai ele, pode tirar o cruzamento a rasgar, remate golo! Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian dari hidup kita. Kekalkan penjarakan fizikal, terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.